iaitu jangan selesa di zon selesa, ya. Kerana manusia dia tak mahu memperkembangkan, dia tak mahu mengoptimumkan dirinya dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah hingga kelebihan itu terus terpendam. Ialah apabila kita nak ingin memperkembangkan, berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, kelebihan yang ada pada diri kita, di sana ada unsur-unsur, elemen-elemen ketidakselesaan, kesusahan, kesakitan. Contohnya macam gelung getah, ya. Gelung getah ni kalau kita biarkan begitu, dia besar itu sajalah. Tapi kalau kita nak regang dia untuk jadi besar, kita kena tarik dia. Bila kita tarik tu ada unsur yang dikatakan kita terpaksa berpindah daripada zon selesa kepada zon yang mencabar. Jadi bila tarik tu mestilah ada sikit yang dikata sakit, ya. Selalu dikatakan no pain no gain, ya. Jadi artinya manusia ni kebanyakannya dengan kelebihan itu dia tidak menempa kejayaan, sebaliknya terus berada dalam kegagalan kerana dia terus selesa di zon selesa. Jadi kalau dia nak memperkembangkan dirinya, jangan selesa di zon yang selesa itu. Maksudnya saya ingin bawa satu analogi mudah, ya, ni cerita yang saya pernah letakkan dalam buku saya, yang mudah saja cerita ini, ya. Seorang budak di satu malam dia sedang mencari-cari sesuatu di bawah naungan lampu neon, lampu di tepi jalan, dia sedang cari-cari, nampaklah dia sedang cari di bawah lampu di tepi jalan itu. Jadi oleh kerana dia sibuk mencari itu, ada seorang menegur, kata, apa yang kamu cari? Saya cari duit saya yang jatuh, duit saya yang hilang. Dia kata, okey, dah lama cari, kenapa tak jumpa? Dia kata, di mana sebenarnya? Kamu kena ingat di mana orang yang nak membantu tu lah, di mana duit tu jatuh. Dia tunjuklah duit tu jatuh di di sana, dia kata, di tempat yang gelap. Tapi anehnya, kenapa kamu mencari di tempat yang terang? Dia kata, sebab di tempat yang terang ni mudah. Jadi itu simple, walaupun cerita itu kita lihat bodohnya dia tak akan dapat mencari duitnya yang hilang, kerana bukan hilang di situ tetapi hilang di tempat lain. Jadi kalau kita lihat betapa bodohnya manusia, yang mempunyai prinsip yang begitu, tindakan yang begitu, tetapi hakikatnya kita sendiri juga dan ramai antara kita yang terjebak dalam keadaan itu dalam kehidupan yang realiti ni, kita tahu perkembangan kita, kemajuan kita, bagaimana kita nak jadi orang yang soleh dan jadi orang yang solehah, berada di tempat yang susah, yang mana kita bukan berada di zon selesa kita, untuk jadi orang yang soleh, orang yang solehah, kena cari ilmu, kena bermujahadah, kena melakukan kesusahan-kesusahan, kerana syurga itu memang hufat bil makarih. Syurga ini memang dipagar dengan kesusahan. Jadi kita rupanya ingin berada terus dalam keselesaan, menyebabkan kita tidak akan buat satu perubahan. Okey, mengapa diri kita selalu Hajah ni, kita selalu selesa di zon selesa? Kenapa? Nafsu, nafsu membujuk kita supaya terus duduk di situ. Syaitan membisikkan kita dengan temptation dengan godaan-godaan yang menyebabkan kita rasa malas, rasa tak bersemangat untuk menempuh ataupun melalui jalan yang baru. Artinya kita ni, itu yang saya katakan, manusia ni malas kerana bujukan nafsu, manusia ni enggan kerana ditakut-takutkan oleh syaitan, Sebab itu ungkapan yang saya katakan tadi ada dia punya penghujung. Allah tidak mencipta manusia bodoh, cuma dengan kebijaksanaan yang berbeza. Di dunia ini tidak ada manusia yang bodoh, tetapi yang ramai manusia yang malas. Malas artinya dia enggan untuk melakukan perubahan. Subhanallah, hebatnya, mengikut kajian psikologi Hajah ni, manusia ni sebenarnya dia lebih kuat daripada apa yang dia jangkakan. Hakikatnya, kalaulah katalah kita Hajah ni, kalaulah skala kekuatan kita boleh diukur dengan bilangan, katakanlah bilangan angka 1 sampai 10, itu ukuran kekuatan kita. Kalau ditanya pada diri kita, agak-agak kita ni berapa punya kekuatan dari 1 hingga 10, kita kata 6, okey, ni kata 7 lah, kata gitu, tetapi sebenarnya mengikut kajian kita lebih kuat daripada apa yang kita jangkakan. Ni sebenarnya bukan 7, bukan 8 ataupun 9. Saya bukan 6 sebenarnya, 7 atau 8 atau lebih daripada itu. Kita sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita jangkakan.
Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ya, apabila Allah uji kita ni ya, Allah tidak menguji di luar kemampuan iman kita ataupun keupayaan kita untuk mengatasinya. Allah tidak zalim. Allah bagi orang kata ujian yang setara dengan kemampuan kita ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita selalu dengar ayat itu ya. Allah tidak menguji seorang melainkan mengikut kemampuan dirinya ataupun imannya untuk menghadapi ujian itu. Tetapi tepuk dada tanya hati kita sendiri ya, dalam kehidupan ini ya, bila kita diuji ya Hajah ya, ada tak rasa kita macam tak mampu, ya Allah beratnya ujian ni ya Allah, kenapa jadi macam ni, macam kita tak mampu untuk hadapi. Subhanallah, sebenarnya apabila kita diuji kita rasa tak mampu tu sebenarnya ya, kita belum lagi mengeluarkan potensi diri kita yang terpendam untuk menghadapi ujian itu. Subhanallah, di sinilah kasih sayang Allah yang kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam ni, dia katakan kita tak boleh menyangka bahawa apabila Allah menguji seseorang itu, Allah menguji dengan lepas ataupun terlepas daripada sifat kasih sayang dan rahmannya. Maksudnya Hajah ya, kalau Allah uji kita dengan kesusahan, dalam Allah menguji itu, kasih sayang Allah tu tetap ada kepada kita. Rupa-rupanya barulah kita sedari bahawa bila Allah menguji kita, sebenarnya Allah nak kita mengeluarkan seluruh potensi diri yang ada pada kita untuk menghadapi ujian itu. Dan apabila kita mengeluarkan potensi diri kita untuk menghadapi ujian itu, kita akan bergerak daripada zon selesa ke zon yang mencabar, dan pada zon yang mencabar itu letaknya kejayaan kita. Rupanya inilah hikmah diuji ya. Subhanallah, supaya kita lebih kuat daripada sebelumnya, supaya kita lebih berjaya daripada sebelumnya ya. Jadi artinya apabila kita rasa tak mampu menghadapi ujian, sebenarnya kita mampu, cuma waktu itu kita kena mencari kekuatan di dalam diri kita untuk menghadapi ujian itu. Jadi alangkah indahnya dengan ujian ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kaedah Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Contoh ini ya, Allah bagi kita perut ya, Allah bagi kita perut ya, tapi saiz perut ataupun ukuran perut itu kita yang berusaha tu ya. Allah bagi kita perut macam tu juga, tapi kalau kita tak jaga, perut tu boleh jadi besar jadi mau kata minta maaf ya, boncit atau boroi kerana kita tak jaga perut tu ya. Jadi sebab tu dalam entry di Facebook kadang-kadang saya terbaca satu entry yang melucukan. Dia kata perut Tuhan berikan, tapi saiz perut kita yang tentukan. Betul ya? Jadi apa yang kita buat? Begitu juga saya terbaca tentang wajah seseorang ya. Wajah seorang sebelum usianya 40 tahun ialah wajah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk orang itu. Tetapi wajah seseorang apabila dia berusia lebih daripada 40 tahun ialah apa yang dia buat pada wajah itu ya. Kalau dia sering tension, kalau dia tak tersenyum, ada hasad, ada dengki, maka kerutan pada wajahnya akan jadi ya, akan berlaku ya, kerana dia tak jaga wajah dia ya. Jadi macam itulah kita, Tuhan bagi potensi, tetapi sejauh mana kita menggunakan potensi itu untuk lebih berjaya. Subhanallah, mudah-mudahan kita akan ada kekuatan apabila kita diuji. Kita tidak akan selesa di zon selesa, kita akan bergerak kepada zon yang berjabah, dan di sanalah insya-Allah kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Jadi rupanya kekuatan itu berada di dalam diri kita sendiri, dan kekuatan itu adalah kurniaan Allah. Jadi terpulang kepada kita bagaimana menggunakan kurniaan Allah itu untuk berjaya kerana berkembang ya. Takdir daripada Allah, tadbir daripada kita. Jadi cabaran kita ialah bagaimana kita mentadbir sebaik-baik tadbir supaya nanti Allah berikan kita sebaik-baik takdir insya-Allah.